Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini ingin saya berkongsi sebuah lagi doa daripada Al-Quran yang saya sendiri lazim baca, dan saya harap melalui perkongsian ini tuan-tuan dan puan-puan juga dapat membacanya. Sama-sama kita membacanya, sama-sama kita mengamalkannya. Apakah doa itu? Nanti dulu. Sebelum tu saya nak tunjuk satu lagi bulatan ataupun roundabout yang cantik. Saya sekarang ini di Taman Eco Grandeur yang berhampiran dengan Puncak Alam. Di sini ada sebuah bulatan yang keindahannya hanya dapat dikecapi melalui drone kalau kita lihat dari atas. Ayuh kita lihat apakah kecantikan yang saya maksudkan, ya. Okey. Kita enjoy the view sekejap. Macam setuju tak? Cantik landscape-nya ni. Yang kebanyakan orang apabila memandu kereta tak adalah nampak sangat. Okey, baik. Turun balik, ya. Sebab jauh sangat ni tak nampak saya pula. Okey, kenapa saya nak kongsi doa-doa ni? Okey, ya supaya kita ni kadang-kadang termasuk diri saya sendiri dalam rangka hendak berdoa, kita tahu apa yang kita nak. Tapi macam tak pandai pula nak susun perkataan. Tak pandai pula nak susun ayat yang sesuai untuk kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam rangka berdoa, kita meminta, ya, sebagai contoh Maha Suci Allah daripada sebarang kesamaan dengan makhluknya, ya. Tapi sebagai contoh, kalau kita nak memohon sesuatu daripada orang penting ke, daripada orang besar ke, kita akan cuba susun ayat yang sebaik-baiknya. Betul atau tidak? Okey, demikianlah juga dalam rangka kita hendak berdoa, kita pun nak juga susun ayat yang sebaik-baiknya dalam rangka kita meminta sesuatu hajat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadang-kadang tak tersusun ayat yang cantik. Kan? Kita dalam sujud nak berdoa, lama sujud, bukan doa banyak, tapi macam mana nak susun perkataan ni, ya? Lalu kalau kita sudah hafal doa-doa daripada Al-Quran, daripada As-Sunnah, sudah tentu ia adalah dengan lafaz, dengan susunan ayat yang terbaik. Sebab itu Allah SWT mengkongsikannya, merakamkannya kalau doa para nabi ke di dalam Al-Quran, dan kerana itulah juga Nabi SAW mengajarnya kepada kita, ataupun baginda mengamalkannya, dan para sahabat pun meriwayatkannya sehingga sampailah kepada kita. Okey. Jadi doa yang saya nak kongsikan kali ini adalah daripada surah At-Taubah. Surah Toha, surah yang ke-20, ayat nombor 114. Doanya pendek saja. Sebab sebelum ni saya kongsikan doa yang agak panjang. Allahumma ja'al fi qalbi nuran, fi basari nuran, fi sam'i nuran, fi lisani nuran, fi an yamani nuran, an yasari nuran, an fawqi nuran, tahti nuran, amami nuran, khalfi nuran, wa a'zim li nuran. Panjang kan sebelum ni kan? Dah hafal ke belum? Sudah kan? Alright. So kali ni nak kongsikan pula doa yang pendek pula. Doa yang pendek, sangat pendek. Yang ini, Rabbi zidni ilman. Pendek saja. Doa daripada Al-Quran, surah Toha, surah nombor 20, ayat nombor 114. Rabbi zidni ilman. Wahai Tuhanku, tambahilah bagiku ilmu. Itu saja. Rabbi zidni ilman. Dan
Ini adalah satu doa yang meskipun pendek, ia sangatlah penting sebab kita ni sangat-sangat berhajatkan kepada ilmu. Dan memandangkan ayat ini menyebut ilmu secara umum, ia baik ilmu agama mahupun ilmu dalam urusan keduniaan. Kita berdoa kepada Allah agar Allah, ingat ya, doa ni kita tak kata ya Allah bagilah aku ilmu, bukannya terus program tiba-tiba masuk, tetapi tambah. Berarti apa? Ilmu ni kita naik, upgrade. Sebab tu dia Rabbi zidni ilma, tambahilah aku dengan ilmu. Jadi kita ni ilmu sentiasa bertambah dengan ilmu, baik ilmu agama mahupun ilmu dalam urusan dunia, supaya kita menjadi orang yang berilmu. Doa yang pendek saja tuan-tuan dan puan-puan. Ayuh kita mengamalkannya. Moga-moga dengan itu Allah SWT menambah ilmu kita. Dan bila Allah nak menambahkan ilmu, ia bukanlah tiba-tiba program masuk, tak. Allah akan merajinkan kita untuk mengkaji, belajar. Allah akan menunjuk kepada kita sumber-sumber ilmu yang sahih, sumber-sumber ilmu yang dapat diyakini, yang dapat dipercayai. Okey, khasnya di masa sekarang ni kan, macam-macam sumber ilmu yang ada di internet, di media sosial, di YouTube macam mana. Dan kadang-kadang kita sukar, ilmu mana yang sahih ni? Melalui doa ini, moga-moga Allah menunjuk kepada kita saluran YouTube yang bermanfaat, penceramah dalam YouTube yang bermanfaat. Macam saya baru-baru ni, YouTube sendiri yang recommend kepada saya. Sebab bila kita banyak tengok kuliah, YouTube ni pun dia akan ada recommendation dia. So dia recommend kepada saya seorang ustaz, nama dia Ustaz Abdul Mu'in. Ustaz Abdul Mu'in, dan beliau banyak mengajar tadabbur Al-Quran. Ya, jadi bacakan ayat Quran, beliau tulis di whiteboard, kemudian sepakataan demi sepakataan. Beliau jelaskan dari sudut bahasanya, beliau jelaskan dari sudut istilahnya, sangat menarik. Jadi sekali saya tonton, terus tertarik dan terus saya subscribe dan menonton. Ini sebagai contoh ya bagaimana Allah menambahkan kita ilmu dengan menunjuk kepada kita ustazah yang bagus, saluran YouTube yang bagus. Kita nak beli buku, banyak buku di pasaran sekarang ni. Macam mana ni nak pilih? Lalu Allah SWT menunjuk kepada kita buku orang ahli ilmu yang jujur, yang amanah dalam menyampaikan ilmunya. Bukan sekadar nak mendapatkan sales buku, tetapi ilmu yang disampaikan itu benar-benar bermanfaat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayuh kita amalkan doa ni. Pendek saja. Kita boleh amalkan dalam sujud ketika solat. Sujud, berdoa dalam sujud ni pada mana-mana rakaat. Tidak terhad kepada rakaat terakhir sahaja. Dan penting, bila kita solat bersendirian, solat sunat. Kalau solat berjemaah, ikut imam. Jangan imam dah bangun daripada sujud, kita masih sujud lagi. Alright? Ataupun ketika dalam solat, tasyahud akhir, sebelum memberi salam, itu satu tempat lagi untuk berdoa. Ataupun pada bila-bila masa lain, kita nak berdoa, dibolehkan juga berdoa. Macam saya sekarang ini, sambil berjalan morning walk. Hari ini hari Ahad pagi, morning walk. Sambil berjalan, boleh saja berdoa, Rabbi zidni ilma. Sambil berjalan, saya berdoa, Rabbi syurah li sadri, wa yasir li amri, wahlul uqdatam min lisani, yafqahu qawli. Sebab nak buat kuliah ni kan, sebab nak buat video ni kan. Jadi, tak semestinya kena angkat tangan. Sambil kita berjalan, sambil saya duduk bawa drone apa semua ni, boleh berdoa juga ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini doa yang saya hendak kongsikan. Surah Taha, surah nombor 20, ayat nombor 114. Baik, moga-moga bermanfaat. Nak jalan-jalan tengok lagi ke? Okey, jom kita jalan-jalan tengok. Sementara itu saya tutup dahulu dengan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, belanja pemandangan. Memandangkan doa sangat pendek, saya pun nak share doa pun jadi nak cakap pun sedikit saja. Kita share pemandangan ya. Sayang sekali masyarakat kita masih ada lagi sebahagian, bukan semua, sebahagian yang masih tidak menghargai kecantikannya. Sebagai contoh di sebelah saya ni ada yang buang tisu paper yang saya tunjuk dengan kaki saya ni. Tempat dah cantik, tong sampah pun banyak, masih ada lagi yang tidak tahu menjaga kebersihan. Tadi jalan-jalan pun ada bekas-bekas minuman pun dibiarkan begitu sahaja. So, masih ada lagi ya sebahagian yang tidak bertanggungjawab menjaga kebersihan. Baik, kita landing. Alright, sekian, terima kasih.